Hai semua, apa khabar? Harap semua sihat-sihat ya. Hari ini kita akan masuk tajuk yang ke-8 iaitu Sikap dan Perasaan Hari Jadi Saya. Excited tak? Lausha pun excited ni. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok. Okey, kita tengok isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini ada kuliah berkaitan dengan tajuk, latihan pengukuhan, latihan penulisan dan latihan pendengaran, soal jawab untuk menyelesaikan masalah kepeningan anda. Lausha tahu mesti ada banyak persoalan yang nak ditanyakan. So tak apa, di penghujung nanti Lausha akan bagi tahu macam mana pelajar-pelajar semua boleh membuka soalan supaya Lausha boleh berjawab. Okey, kita tengok ya objektif pembelajaran kita. Yang pertama sekali ialah memahami rangkai kata singkat dan ucapan mudah yang berkait rapat dengan kehidupan harian individu lalu bertindak balas. Apa maksud dia ni? Panjang betul ayat dia. Secara ringkasnya ialah kita memahami rangkai kata yang singkat, lepas itu kita bertindak balas. Contohnya kalau awak berjalan nak pergi beli apa-apa ke, beli aiskrim ke, tiba-tiba ada orang cakap Cina dengan awak. Lepas tu awak kenalah memberi respon yang betul. Okey, seterusnya ialah menyebut semula karakter Cina dan ayat yang telah dipelajari. Ini pun penting. Sebab apa? Kita tahu karakter Cina satu tu nak ingat tu susah lah sikit. Bukan susah sikit, mungkin bagi pelajar yang baru ni susah banyak kot kan. So jadi untuk mengingati dia paling mudah ialah ulang dan ulang. Okey, seterusnya ialah membaca dan memahami karakter Cina yang berkaitan dengan kehidupan harian. Ini tak ada masalah kot kan. Okey, seterusnya ialah memahami frasa-frasa yang ringkas. Contohnya apa? Ingat tak Lausha dalam tajuk-tajuk sebelum ni pernah ajar? Tak apa, nanti kita tengok ya. Dan akhir sekali, boleh menulis karakter Cina dengan betul. Penting juga ni, kita bukan saja kena memahiri 4 kemahiran dalam bahasa Cina ni, iaitu Ting, Shuo, Du, Xie. Ting iaitu mendengar, Shuo bercakap, Du membaca, Xie menulis. Nampak tak? Menulis ni pun aspek yang penting juga ni. Okey, kita tengok apa ni? Apa yang anda nampak ni? Boleh nampak apa? Hari jadi, kek hari jadi, kawan-kawan, gembira, lagu hari jadi, mungkin semua ini berkait rapat dengan tema kita hari ini, iaitu hari jadi saya. Tengok tu, cantik lah gambar. Cantik kan? Okey, jadi macam mana kita nak sebut hari jadi saya ni dalam bahasa Cina? Kita sebut 我的生日. 我的生日. Susah kan kalau tak ada Hanyu Pinyin? Tak apa, Lausha tunjuk. 我的生日. 我的生日. Boleh ikut tak? Ikut. 我的生日. Jadi maksud dia hari jadi saya. Okey, seterusnya kita tengok pula perkataan baru untuk tajuk ini. Apa dia? Setiap tajuk kita tahu kan ada banyak perkataan-perkataan baru yang kita kena ingat. Lausha selalu tanya. Tajuk ini pula tak kurang beza dia. Tengok perkataan pertama ialah 今天. 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 Yang bermaksud hari ini. Yang kedua, 生日. 生日. 生日 yang bermaksud hari jadi. Yang ketiga,
ken, ken, ken. Dengar betul-betul ni, Lao Shi sebut ken. Ken ni macam huruf K, tapi apa yang selalu Lao Shi cakap, jangan keluar angin. Ken, ken, ken bermaksud dengan. Next, kita tengok shi, shi, shi. Shi ya, kita tengok ya, Hanyu pinyin dia ialah CHI. Bukannya yang macam awak semua selalu cakap tu lah, tai chi, tai chi, tai chi, yang chi, 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 chi. Bukan chi yang tu. Kita nak chi, chi. Chi bermaksud makan. Penting ni perkataan ni. Bagaimanapun mesti cakap kan. Chi, chi, chi. Asyik makan je kerja. Okay, next ialah ichi, 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 ichi. Ichi bermaksud bersama, bersama-sama. Lagu tu. Okay, next ialah tan gao, tan gao, tan gao. Tan gao bermaksud apa dia? Kek. K-E-K, kek. Siapa tak suka kek kan? Tambah-tambah lagi perempuan. Stress sikit, kek. Bukan apa kan. Kadang-kadang kita makan benda-benda yang manis ni boleh menghilangkan stres. Okay, tan gao, tan gao. Next ialah ting, ting, ting. Ingat tak? Saya kata apa beza huruf D dengan T? D dengan T, beza dia ialah huruf D tak keluar angin, huruf T keluar angin. Penting sangat tu. Kalau awak tak keluarkan angin tu, dia akan jadi bunyi yang lain. Dengar betul-betul lah beza dia. Kalau saya sebut dalam huruf D, ting, dengan huruf T, ting, ting, ting. Ada beza kan? Ting bermaksud dengar. Listen, listen, listen. Penting tu. Macam kita walaupun tak pernah belajar kan bahasa Mandarin ni, tapi kita selalu dengar orang yang cakap ke apa ke, last-last kita pun reti cakap sepatah dua macam tu lah perkataan-perkataan dia yang simple-simple. Sebab apa? Kita mendengar. Okay, itu ialah ting. Next ialah yin yue, yin yue, yin yue. Yin yue pula bermaksud music. Siapa tak suka music? Actually Lao Shi pun jarang dengar lagu, tapi kadang-kadang dengar lagu tu best juga kan. Tambah-tambah kalau dengar lagu yang sentimental, mengimbau kembali memori yang silam. Macam tu lah. Okay, lagi sekali ya, Lao Shi ulang. Yin yue, yin yue. Dengar betul-betul. Yin yue, yin yue. Okay, tak ada masalah. Next, hen, hen, hen. Bunyi yang ketiga ataupun kita sebut sebagai nada yang ketiga. Nada yang ketiga macam mana? Ingat tak Lao Shi ajar tu? Tundukkan kepala, lepas tu angkat. Dia macam ikut bentuk dia, turun naik kan, kepala pun turun naik. Hen, hen, hen. Hen bermaksud sangat. Very, very, the very, 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 very. Hen bermaksud sangat. Sangat bermaksud hen. Sama saja. Next ialah kuai le, kuai le, kuai le. Kuai le bermaksud gembira. Gembira, happy, kuai le.
快乐. Lagi sekali langsung sebut 快乐. 快乐. 快 keluar anginnya. 快乐. 快乐. Next, seterusnya ialah 高兴. 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 高兴 bermaksud gembira. Okey, sebelum Lausher pergi ke slide yang seterusnya, ulang lagi sekali ya. 高兴. 高兴. 高 tak keluar anginnya. 高兴. 高兴. Boleh? Setakat ni so far so good je semua. Baik, kita tengok. Mesti anda semua tertanya-tanya, gembira dengan gembira. 快乐 gembira, 高兴 gembira. Apa perbezaan dia? Ke sama saja? Tapi kalau sama pun, kenapa nak perkataan yang berbeza? Memeningkan orang kan? Tak apa, Lausher akan buat penerangan lanjut. Tengok ni. Sama tetapi berbeza. 快乐 快乐 高兴 高兴 高兴. Dua-dua bermaksud apa? Ingat tak? Dua-dua bermaksud gembira. Apa beza dia? Tengok ya. Untuk 快乐 maksud dia gembira, happy. Penggunaan dia menunjukkan perasaan okey, perasaan gembira kan. Okey. Next, boleh digunakan sebagai kata kerja dan kata nama. Faham tak kata kerja tu? Kata kerja tu contohnya perbuatan lah. Kata nama pula, kata nama. Okey, nombor 3 ialah lebih digunakan dalam bahasa buku ataupun kita kata dari segi formal lah. Perkataan ini lebih membawa kepada formality. Contohnya dalam acara-acara rasmi, kita guna 快乐 快乐. Dan akhir sekali, 快乐menunjukkan untuk perkara tempoh masa yang lama. Contohnya macam mana ya? Contohnya seperti 谢谢你给我的快乐. Terima kasih awak memberi kehidupan yang gembira kepada saya. Romantik tak? Romantik kan? Okey, so jadi nampak ya, ataupun contohnya 我的快乐生活 我的快乐生活 saya punya kehidupan yang gembira. Nampak tak? Dia punya tempoh masa tu yang lama. Dia bukannya sekejap saja. Okey, untuk 高兴 pula, kita tengok ya, maksud dia gembira, happy, dan saya rasa dia ada membawa maksud teruja ataupun excited. Contohnya kita nampak something tu, contohnya tiba-tiba awak terkutip RM1,000. Teruja tak? Teruja, 高兴. Macam tu lah. Okey. Nombor 1, penggunaannya ialah menunjukkan perasaan sama seperti 快乐. Dua-dua membawa maksud gembira. Next, nombor 2 ialah boleh digunakan sebagai kata kerja dan tak boleh sebagai kata nama. Contohnya macam mana ya? 我的快乐, saya punya gembira ataupun kebahagiaan saya lah. Boleh difahamkan begitu. Manakala untuk 高兴 pula ialah kita tak boleh cakap 我的高兴. Salah tu. Nampak tak penggunaannya? Tak boleh digunakan sebagai kata nama. Nombor 3 ialah lebih digunakan dalam pertuturan ataupun colloquial. Colloquial tu ialah istilah dalam bahasa Inggeris ya, yang bermaksud pertuturan, yang kita cakap setiap hari tu.
Contohnya cakap dengan kawan-kawan, macam tu lah. 我很高兴, 我很快乐. Dua-dua pun boleh. Tapi 高兴 lebih kepada pertuturan harian. Seterusnya, kita tengok petikannya. Petikan untuk tajuk ini. Ikut 老师 ya. 我的生日，我的生日，我的生日，今天是我的生日，我跟朋友一起吃蛋糕，听音乐，大家很快乐，我也很高兴。Lagi sekali ya. 我的生日，今天是我的生日，我跟朋友一起吃蛋糕，听音乐，大家很快乐，我也很高兴。Lagi sekali ya. 我的生日，今天是我的生日，我跟朋友一起吃蛋糕，听音乐，大家很快乐，我也很高兴。Dapat tak? Okey. Kali ini Lausha akan baca dengan nada yang natural lah. Kita kata nada yang biasa lah. Tak ada perlahan-lahan lah. Kita nak baca secara kelajuan biasa. 我的生日，今天是我的生日，我跟朋友一起吃蛋糕，听音乐，大家很快乐，我也很高兴。Boleh tak? Sebab itulah kalau Lausha selalu cakap, kalau nak mahir dalam bahasa Cina ni, kena selalu praktis. Cakap lah seorang-seorang. Especially time mandi tu. Cakap seorang-seorang, 我的生日. Time basuh rambut tu, 我的生日, 我的生日. Macam tu. Okay. Boleh ya? Next ialah perkataan mesti awak semua tertanya-tanya kan. 音乐 dengan 快乐. Apa persamaannya? Kalau kita patah balik tengok, apa dia? Jeng jeng jeng. Mana 快乐? 快乐 di sini dan 音乐 di sini. Nampak tak apa persamaan perkataan ini? Perkataan 乐. Perkataan 乐. Bukan 乐, le. Nampak tak bentuk dia sama, tapi bacaannya berbeza. Tengok. 音乐 快乐. Nampak tak? Okey. Jadi, kalau kita tengok, perhatikan betul-betul apa perbezaan dia. Perbezaan dia ialah dari segi bunyi je. Satu kita sebut sebagai 乐 乐 乐. Satu lagi kita sebut sebagai 了 le. Kalau kita tengok perkataan tadi, 音乐 bermaksud music. Jadi automatik kalau perkataan ini dibaca dengan bunyi 乐, automatik ada kaitan dengan music. Ingat tu. Kalau perkataan ini bunyi 乐, automatik ada kaitan dengan music. Dan untuk le pula, tadi kita tengok apa dia? 快乐 快乐. Betul tak? 快乐 bermaksud gembira. Jadi
kalau perkataan ini disebut sebagai le, automatik maksud dia membawa gembira. Faham? Dia seolah-olah macam singkatannya. Contohnya kita macam ni ya. Le ini kita guna, contohnya kita tanya kepada orang. Kita kata ni le sheme, ni le sheme. Awak senyum apa tu? Awak tersengih apa tu? Macam tu lah. Ni le sheme. Okey, faham? Tetapi di Malaysia ataupun di Singapura ni, kita jaranglah kita cakap le. Ni le sheme, ni le sheme. Kebiasaannya yang akan cakap macam ni ialah di Tanah Besar China. Contohnya, kalau awak nampak orang dari China, dia tiba-tiba dia tanya, ni le sha? Ni le sha? Awak senyum apa tu? Awak happy apa tu? Macam tu lah maksud je. Okay, next. Kita tengok balik ya. Jadi faham ya? Kita tengok balik petikan ini. 我的生日，我的生日， hari jadi saya. 今天是我的生日，我跟朋友一起吃蛋糕，听音乐，大家很快乐，我也很高兴。Okey, boleh ya bacaannya. Tapi baca ni, apa maksud dia pula? Maksud dia ialah, kita tengok ya, ikut 老师。我的生日， apa maksud dia 我的生日 ini? 我的 我 saya, 的 punya, 生日 hari jadi birthday. Okey, 我的生日 maksud dia hari jadi saya, ataupun kita translate secara literalnya, saya punya hari jadi. Okey, next ayat seterusnya. 今天是我的生日。今天, kita belajar perkataan baru tadi. 今天 bermaksud hari ini. 是 perkataan yang 老师 selalu sebut dan selalu pesan untuk ingat. Perkataan pengeting ni. Apa maksud dia? Maksud dia ialah maksud dia ialah ataupun adalah. Berbelit-belit pula. Maksud dia ialah ataupun adalah. Kita sebut sebagai 是 bukan SHI si salah SHI ialah 是。 Next ialah 我的，我的 pula sama macam tajuk dia. 我的生日，我的 maksud dia saya punya 生日 birthday, hari jadi. Next, seterusnya 我跟朋友，我 saya, 跟 perkataan baru hari ini, 跟 bermaksud dengan D G N. Sorry lah, cacat sikit, tak cantik sangat. Okey, 我跟朋友，朋友 ini penting ya. 朋友 bermaksud kawan. Contohnya kalau awak nak cakap itu saya punya kawan, 我的朋友，我的朋友，我的朋友 saya punya kawan. 一起 bersama-sama, 吃 makan, 蛋糕 kek. Saya dengan kawan-kawan bersama-sama makan kek.
听 听 听bermaksud dengar. 音乐 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 bermaksud music. Ingat tak? Next ialah 大家 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 bermaksud everybody, semua orang. Boleh? 大家 大家 ialah semua orang. Ikut 大家 大家 很 sangat 快乐 快乐 gembira. 我 saya 也 juga 很 sangat 高兴 gembira, ataupun 老师 tadi sebut teruja. Teruja excited lah, of course lah excited kan. Semua orang happy, saya pun excited. Okay, faham? Satu petikan yang simple dan mudah untuk difahami. Okay, jadi ulang lagi sekali ya. 我的生日今天是我的生日。我跟朋友一起吃蛋糕听音乐，大家很快乐，我也很高兴。Okay, faham? Okey, jadi kita tengok ya slide yang seterusnya apa pula. Nyanyi lagu Selamat Hari Jadi. Mestilah kalau kita nak sambut birthday tu, kita akan nyanyi kan. Tak kira lah siapa pun. Kita akan nyanyi Happy Birthday to you. Dengan satu kek macam tu kan. Bagi tiup-tiup lilin sikit. Okay, so hari ni kita akan belajar nyanyi lagu Selamat Hari Jadi dalam bahasa Mandarin. Okay, boleh? Follow 老师ya. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐. Apa maksudnya? 祝 bermaksud wish. Wish ni maksudnya awak. 生日 birthday, 快乐 gembira. Faham? Okey, jadi kita akan cuba nyanyi ya. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐. Boleh tak? Cuba tengok. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐. Bagi tepukan sikit. Okey, jadi dalam modul kita tu ada satu petak kan untuk tuliskan lagu Selamat Hari Jadi ni. Jadi salin perkataan ini. Boleh pause video ini, tak ada masalah. Jangan tulis sekali saja. Kita nyanyi berapa kali tadi? 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐. Nampak 4 kali kita ulang benda yang sama. Jadi jangan malas, banyakkan tulis. InsyaAllah awak akan ingat. Next, seterusnya ialah apa pula? Jeng. Kita akan buat ulang kaji balik. Kita recall balik apa perkataan baru yang kita belajar hari ini. Perkataan pertama ialah 今天. 今天 bermaksud hari ini. 生日
Shengri bermaksud hari jadi. Ken bermaksud dengan. Contohnya kalau saya nak cakap saya dengan awak, 我跟你. Kalau saya dengan dia, 我跟他. Kita kena pandai gunakan perkataan-perkataan ini. Cuba saja, jangan risau. Kita dalam proses kita mix and match macam tu, kita boleh bina satu ayat. Next ialah 吃 maksud dia makan. Asyik makan saja, tak bergerak-gerak, jadi apa? Jadi gemuk. Jangan macam tu. Seterusnya ialah 一起 ialah bersama-sama. 一起 bersama-sama. Next ialah 蛋糕 bermaksud kek. Kek kita panggil 蛋糕. Jadi kalau awak nak pergi kedai, awak nak beli kek, awak cakap 我要买蛋糕. Saya nak beli kek. Boleh? Cuba tengok, mana tahu dapat diskaun kan. Next ialah 听 bermaksud dengar. Dengar. Apa yang penting dekat perkataan ini ialah keluar angin. Ting. Next terusnya ialah 音乐 ialah music. 很 bermaksud sangat. Macam tajuk sebelum ni kan. Tajuk sebelum ni kita belajar perkataan 喜欢. Ingat lagi tak? 喜欢 maksud dia suka. Contohnya kalau saya nak cakap saya suka awak, 我喜欢你. Saya suka awak, 我喜欢你. Kalau saya sangat suka awak, macam mana kita nak cakap pula? 我很喜欢你. 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 Okey, maksud dia apa? Maksud dia ialah saya sangat suka awak. Kalau kita tukar perkataannya, awak sangat suka dia. 你很喜欢他. 你很喜欢他. Kalau dia suka saya, 他喜欢我. Kalau dia sangat suka saya, 他很喜欢我. Boleh faham? Seterusnya ialah 快乐 bermaksud gembira. Ingat tak Lausa kata 快乐? Apa maksudnya? 快乐 ialah gembira. Dan akhir sekali ialah 高兴 bermaksud gembira ataupun teruja. Boleh faham? Teruja, happy, excited. Jadi kalau kita tengok tajuk ini, kita belajar beberapa perkataan baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 perkataan baru untuk tajuk ini sahaja. Belum lagi campur tajuk-tajuk sebelum ni. Jadi pentingnya untuk ingat perkataan-perkataan yang Lausa selalu sebut sebagai keyword ini. Next kita tengok
Bahagian latihan padan suai. Latihan ini kena buat apa? Kena buat padankan perkataan dengan Hanyu Pinyin dengan betul. Apa tu Hanyu Pinyin? Ingat tak? Sebab ramai yang selalu kata dekat perkataan bawah yang bahasa Cina tu, perkataan Melayu dia tu sebutannya apalah, bukannya macam tu. Sebenarnya Hanyu Pinyin bermaksud bacaan perkataan karakter Cina tersebut. Ingat tu, ingat sampai bila-bila. Hanyu Pinyin bermaksud sebutan perkataan karakter Cina itu. Kita tengok ya. Okey, kita tengok. Jadi bahagian ini awak semua boleh pause video ini untuk cuba matchkan perkataan Cina dengan Hanyu Pinyin dia. Dan nanti Lausa akan bagi tahu jawapannya yang betul. Okey. Jadi dah siap ya semua? Jadi kita tengok ya. Perkataan yang pertama ialah apa? Yang ini. Apa tu? Jawapannya ialah Dajia. Dajia. Dajia bermaksud everybody. Everybody, semua orang. Next, 音乐. 音乐. 音乐 bermaksud music. Ingat tau, 音乐 dengan 快乐 perkataan yang sama di belakang, tapi bunyi lain. Next, nombor 3 ialah perkataan apa tu? Ting. Ting. Ting bermaksud mendengar, ataupun kita kata dengar. Next, 蛋糕. 蛋糕. 跟一起吃今天很高兴. Betul tak semua? Tak apa, kalau ada salah kita belajar dari kesilapan. Seterusnya kita refresh balik ya. Perkataan baru untuk tajuk ini. 今天生日跟吃一起蛋糕听音乐很快乐高兴boleh tak semua? Nampak macam susah kan sebab banyak perkataan baru ni. Tapi jangan risau, asalkan kita berani untuk cuba dan mengulang, InsyaAllah kita akan ingat. Seterusnya kita tengok bahagian menulis pula. Penting ni, kita nak masuk bahagian yang terakhir ke? Mungkin ada lagi kot bahagian-bahagian selepas ni. Okey, kita tengok latihan menulis ya. Tuliskan perkataan dengan bisun yang betul. Ingat tak apa itu bisun? Bisun ialah turutan menulis perkataan itu. Dia bukannya macam kita nak lukis-lukis macam tu kan, dari bawah ke tepi, dari bucu ni ke bucu ni, ataupun dari mana-mana lah. Dia ada
cara-cara yang tertentu untuk menulis perkataan karakter Cina ini. Jadi kalau awak ikut turutan dia dengan betul, nescaya perkataan yang awak tulis tu akan jadi cantik dan kemas. Sebab tu kita kata apa, perkataan Cina tu nampak kemas, petak-petak macam tu kan. Semua sebab kita menulis mengikut turutan ataupun mengikut bisun yang betul. Okay, kita tengok perkataan yang pertama, chi. Hanyu pinyin dia ialah chi. Maksud dia makan, eat, pelahap dan lain-lain ataupun dan sebagainya. Okey, faham ya? Jadi ini adalah cara menulis dia 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kalau demo sikit ya macam nak tulis. Sini, 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 sini. Tu dia. Okey, nampak? Jadi ingat tak, Laos kata kalau sebelah kiri dia ada berkaitan dengan petak ataupun nampak bentuk petak ada kaitan dengan mulut. Next, kita tengok apa pula perkataannya. Ting, ting, ting. Ting maksud dia mendengar, listen, hear, DLL, DSB. Semua ada kaitan dengan dengar lah. Jadi kita tengok dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bisun, 7 turutan ataupun 7 strok yang diperlukan untuk menulis perkataan ini. Walaupun tadi Lao Shi kata kalau ada petak macam ni ada kaitan dengan mulut, betul tak? Ting ini dia special sikit. Ini adalah mulut orang yang sedang bercakap dan ini adalah telinga orang yang mendengar. Nampak tak? Menarik tak? Okay, next ialah Sheng. 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 Sheng bermaksud lahir, wujud, mentah, hidup. Ada banyak lagi maksud dia. Jadi untuk pembelajaran kita fokus di perkataan yang membawa maksud yang penting-penting saja. Okey, bagi tajuk ini kita belajar Sheng ada kaitan dengan lahir. Yang lain tu mungkin lepas ini lebih peringkat advance ke, baru boleh guna ataupun ada kaitan dengan perkataan-perkataan yang lain. Jadi kita tengok ya, dia ada 5 bisun dia ataupun pihak dia. 1, 2, 3, 4 dan 5. Senang saja, Lao Shi demo sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Selalu ingat dan ingat ya. Tulis garis dia dulu straight dan tutup. Jangan tulis macam mana, garis bagi habis semua baru nak straight tutup macam tu. Tak, dia tak ikut flow dia. Flow dia tak betul. Kalau tulis macam ini automatik akan tepat, dia tak akan terkeluar pun garis dia. Okey, faham ya? Next, seterusnya ialah R. 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 R bermaksud hari. Tengok dulu, ingat tak Lao Shi pernah cerita apa nama tu, orang zaman dulu-dulu masa dia orang menconteng atas dinding gua, lukis corak atas tulang binatang ataupun atas cengkerang kura-kura, mereka tulis bentuk apa? Tulis bentuk ini. Nampak? Satu bulat dengan satu titik. Satu bulat dan satu titik ini membawa maksud apa? Dia selepas mengalami perubahan evolusi perkataannya, dia menjadi perkataan yang kita tulis hari ini, iaitu R.
R. Jadi kita nampak ya, dia dari bentuk bulat dia tukar jadi bentuk petak. Titik di dalamnya dia menjadi satu garis yang melintang. Nampak dia. Ini evolusi dah berlaku berapa ribu tahun? 3,000 tahun. 3,000 tahun yang lalu ni orang tulis bentuk macam ni. Sekarang kita tulis bentuk R petak macam ni. Faham? Senang kan? Next, kita tengok ta. Ta bermaksud besar. Kalau kita tengok kan, dulunya ada seorang ni, dia mendepakan tangan dia. Nampak? Ini ialah ren yang bermaksud manusia, human. Tapi dia mendepakan tangan dia menjadi tak. Tak bermaksud besar. Cuba kalau awak diri, kaki buka macam tu, lepas tu tangan depa macam tu. Membawa maksud besar. Senang saja kita nak tulis dia. 1, 2, 3. Macam tu. Next ialah jia. Jia bermaksud rumah, family ataupun home. Siapa tak suka balik rumahnya? Balik rumah semua siap disediakan. Tak payah fikir nak makan apa. Nanti mak ayah tolong jaga. Itu ini semualah. Kan? Rasa bahagia di rumah. Kalau kita tengok ya, dia ada berapa pihak dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Saya cuba demo sikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam itulah. Ingat tak? Saya pernah kata atas ini kalau ada bentuk macam ni, automatik ada kaitan dengan bumbung ataupun kita kata rumah. Benda tu ada kaitan dengan bumbung, ada kaitan dengan rumah. Something yang ada bumbung di atas dia. Okay, next ialah jin. Jin bermaksud sekarang. Ataupun kita kata at this moment. Sekarang, at this moment. Jin. Tajuk yang kedua, kita belajar tentang memperkenalkan diri tu. Kita belajar cakap 我今年19岁. Saya tahun ini umur 19. Jin yang sama, tapi kegunaan yang lain pula kalau kita pairing dengan perkataan yang lain. Kita tengok ya. Demonstrate sikit ya. Macam mana nak tulis. 1, 2, 3, 4. Simple ya. Tak susah pun. Yang susah ialah tak nak tulis. Kalau nak cuba tulis tu, nak praktis tu, ambil kertas putih pun boleh praktis, tak ada masalah. Next, perkataan seterusnya ialah tian. Tian bermaksud hari ataupun langit. Perkataan ni rasa macam perkataan yang kita pernah tulis sebelum ni. Apa dia? Tak. Tak. Kita pernah tulis sebelum ni kan. Tak bermaksud besar. Tapi tian, beza dia satu garis di atas lagi. Tu dia. Nampak tak? Kalau ini tak bermaksud orang yang mendepakan tangan dia, garisan di atas ini menunjukkan objek yang berada di atas kepalanya. Di situasi ini ialah langit. Langit ataupun hari. Boleh? Simple saja dah. Kita nak tulis 1, 2, 3, 4,
4. Simple. Pastikan garisan di atas pendek, garisan di bawah panjang, kiri, kanan. Macam tu. Okey, seterusnya. Latihan mendengar pula. Dengar betul-betul. Dengar, dan dengar betul-betul. Dengar dan pilih perkataan yang betul ya. Tan kau, tan kau, tan kau. Agak-agak yang mana satu perkataannya? Tan kau, tan kau. Sudahkah anda membuat pilihan yang betul? Jawapan muktamad. Jawapannya ialah yang ini. Seterusnya. Yin yue. Yin yue. Yin yue. Yin yue. Yang mana satu ni? Pilih. Buat pilihan yang betul. Yin yue. Jawapannya ialah yang kedua, yang tengah tu, yin yue. Sama kan? Le pula. Yue dengan le. Sama kan? Next, seterusnya ialah hen. 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 Hen bermaksud sangat. Yang mana satu perkataan sangat? Kiri, tengah, kanan. Jawapannya ialah hen. Hen. Next. Kuai le. Kuai le. Kuai le. Agak-agak yang mana satu? Kuai le. Kuai le. Kuai le. Buat pilihan yang betul. Jangan buat pilihan yang salah. Kuai le. Jawapannya ialah yang kedua. Dan soalan yang terakhir. Dengar betul-betul. Dengar dan pilih ayat yang betul. Yang ni susah sikit. Dia merangkumi perkataan yang kita pernah belajar sebelum ni. Dengar betul-betul. 我在听音乐。我在听音乐。我在听音乐。我在听音乐。Yang mana satu? 我在听音乐。Yang kiri, yang tengah, ataupun yang kanan. Pilih. Yang ni susah sikit. Memang Lausa sengaja tak nak letak Hanyu Pinyin sebab Lausa nak awak kenal perkataan-perkataan tersebut. Jangan bergantung sangat kepada Hanyu Pinyin. Dengar lagi sekali ya. 我在听音乐。Dah buat pilihannya. Jawapannya ialah yang ketiga. Tanya kalau awak semua berjaya menjawab 5 soalan tersebut dengan betul. Tanya. Yeay, tepuk tangan. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang terakhir, iaitu sesi soal jawab. Tanyakan pertanyaan anda di ruangan komen di bawah. Lausa faham sebab ini adalah satu kelas online, jadi mungkin pelajar-pelajar akan ada soalan-soalan tertentu yang ingin ditanyakan. Mungkin Lausa tak sempat nak sentuh bahagian tu, atau perkataan tu tak cukup detail ke apa ke. Jangan risau, Lausa akan menjawab soalan yang awak tinggalkan di ruangan komen tersebut. Dan apa-apa saja, komen yang baik ke yang buruk ke, kita sama-sama memperbaiki. Jangan lupa, Lausa akan tinggalkan
sedikit kerja ataupun lembaran kerja untuk awak siapkan sebagai latihan pengukuhan tajuk ini. Okey. Jadi kita recall balik tajuk ini, kita belajar tentang hari jadi saya. Hari jadi saya. Macam kita nak sebut hari jadi saya, 我的生日，我的生日。Okey. Jadi jangan lupa like dan subscribe kepada channel ini. Penting tu untuk sokongan, tanda sokongan awak kepada usaha Lao Shi ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.